Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tazkirah untuk diri saya dan kepada para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis nombor 1203, atau penomboran lain hadis nombor 1283, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Nabi SAW pernah pada satu ketika berjalan melintasi kawasan perkuburan. Lalu didapatinya ada seorang wanita yang sedang menangis di sisi sebuah kubur. Maka Nabi SAW pun bersabda ataupun menegur, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Wanita itu terus menjawab, tinggalkanlah aku ataupun biarkanlah aku, kerana sesungguhnya engkau tidak ditimpa musibah sebagaimana yang menimpa aku. Anas menceritakan bahawa wanita itu ketika itu tidak tahu bahawa yang menegur itu ialah Nabi SAW. Lalu apabila dimaklumkan bahawa itu tadi yang menegur tadi ialah Nabi SAW, wanita itu pun terus bergegas bangun dan pergi ke rumah Nabi SAW. Pada awalnya Nabi tidak ada, tetapi apabila Nabi sudah ada, beliau pun terus memberitahu bahawa ketika itu beliau tidak tahu bahawa yang menegur itu ialah Nabi SAW. Maka Nabi SAW menjawab, sesungguhnya kesabaran itu tidak lain adalah pada pukulan pertama. Demikian hadis daripada Sahih Al-Bukhari. Para penonton yang dirahmati Allah, daripada hadis ini terdapat beberapa pengajaran. Pertama, sikap Rasulullah SAW ialah apabila nampak sesuatu yang tidak betul, baginda terus menegur. Baginda tidak tunggu, tidak tangguh-tangguh. Dan ini menjadi satu teladan kepada kita bahawa apabila kita nampak, apabila kita dengar sesuatu yang tidak betul, kita hendaklah menegur serta-merta. Sebab kadang budaya kita ataupun mungkin kebiasaan sebahagian kita ialah kita tangguh-tangguh dulu, ataupun 1000 alasan bermain-main di fikiran kita. Alah, nanti apa dia kata, alah, nanti aku cakap dia tak nak dengar, nanti aku tegur dia sound aku pula, apa engkau ni jadi ustaz ke? Macam-macam lagi kan. Ataupun kita bimbang bahawa apabila kita menegur, orang tu tak nak dengar cakap kita. Dia buat dek aje kan. Padahal kalau kita ikut sunnah Rasulullah SAW, baginda apabila nampak, dengar sesuatu kemungkaran, kesalahan atau benda yang patut ditegur, baginda tegur serta-merta. Sehingga menjadi satu kaedah dalam ilmu usul fiqh bahawa apabila para sahabat melakukan sesuatu di hadapan Rasulullah SAW dan baginda tidak menegur, maka ia menunjukkan sesuatu yang dibolehkan atau apa yang disebut sebagai sunnah takririyah. Sampai begitu ya. Kebiasaan Nabi SAW ialah akan menegur serta-merta, sehingga kan menjadi satu kaedah dalam ilmu usul fiqh bahawa jika baginda tidak tegur, maknanya baginda diam saja, berarti ianya dibolehkan, dan inilah yang disebut sebagai sunnah takririyah. Maka berdasarkan kisah ini, pengajaran pertama, hendaklah kita biasakan diri menegur serta-merta. Jangan kita bimbang orang itu nak ikut cakap kita ataupun tidak. Sebab peranan kita, tanggungjawab kita ialah menyampaikan. Orang tu ikut ke tidak, itu terpulang kepada dia. Dan kelaziman manusia ataupun sebahagian manusia ialah pada awalnya dia tak nak terima, tapi kemudian dia fikir, betul juga orang tu tegur, maka kemudian dia akan ikut. Kemudian tu mungkin sehari, mungkin seminggu, mungkin sebulan, mungkin setahun. Tapi tak apa, peranan kita ialah menegur. Nombor 2, jangan bimbang hilang kawan. Nanti aku tegur-tegur dia, dia tak nak kawan aku lagi dah. Sebab kawan yang sebenar, kawan yang ada nilainya ialah menegur apabila melihat kesalahan, bukan buat diam saja. Masyarakat kita sebahagiannya bila nampak perkara lain yang salah, katakan saya pakai baju terbalik lah katakan, dia akan tegur. Kalau orang di pejabat pakai tai ikat tak kemas ke, dia akan tegur. Kalau muslimat pakai tudung sengit ke, dia akan tegur. Benda-benda tu tegur, tak ada nak malu-malu ke apa ke.
Okey, tak ada nak malu-malu ke apa ke. Tapi dalam hal agama, 100, 1000 alasan difikir sebelum menegur, ya. Jadi ciri seorang kawan yang sebenar ialah menegur. Okey. Dan kemudiannya, okey, orang akan balas balik. Kadang mungkin orang akan balas balik, engkau ni ustaz ke? Engkau ni sejak bila jadi ustazah, kan? Ataupun kadang-kadang engkau ni apa, jadi wahabi ke? Macam-macam lah. Jadi kita tegur kerana Allah, bukannya mengharapkan pujian daripada orang yang kita tegur. Kita tegur kerana Allah. Jadi orang tu accept tak accept, orang tu kata terima kasih atau dia kritik balik, itu semua tidak menjadi hal, sebab kita menegur, kita menasihat adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, kita dibolehkan untuk bersedih ataupun sehingga berlinangan air mata. Yang itu sesuatu yang dibolehkan. Kita ataupun saya merujuk kepada kisah Nabi SAW apabila anak kecilnya yang bernama Ibrahim meninggal dunia, maka baginda pun bersedih sehingga berlinangan mata. Yang itu sesuatu yang dibolehkan. Yang dilarang ialah meratap. Dalam hadis yang kita baca ini, wanita itu menangis, tetapi mungkin menangisnya tu pada kadar yang agak berlebihan. Sebab itulah baginda menegur sebagai bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Jika menangis sedikit, jika sekadar bersedihan, itu adalah sesuatu yang dibolehkan, ya. Jadi it is natural, fitrah manusia untuk bersedih apabila orang yang disayangi, dikasihi meninggal dunia. Jadi Islam tidak menentang fitrah tersebut. Bukan nak kata salah ke apa ke. Yang salah ialah menangis berlebih-lebihan atau meratap. Meratap tu sampai pukul-pukul muka ke, tarik-tarik baju ke, mula mengucapkan perkataan yang tak sepatutnya. Perkara seperti itu yang sebenarnya dilarang. Pengajaran ketiga, tidak mengapa membantah jika tidak tahu bahawa itu adalah hadis Nabi. Kadang kita tegur orang, kita pula tak hafal hadis tu secara penuh. Lalu orang tu pun macam tak nak terima sebab dia tak tahu itu hadis Nabi. Kita pula tak sampaikannya, berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahawa Rasulullah bersabda, kan. Kita pun mungkin tak hafal ke apa, dan dia pun tak tahu itu hadis Nabi. Lalu apabila dia membantah ataupun enggan menerima, itu tidak mengapa sebab dia tidak tahu. Sebagaimana wanita tadi, apabila ditegur oleh Rasulullah SAW, dia terus jawab, biarkan aku, tinggalkan aku. Engkau tidak ditimpa musibah sebagaimana yang menimpa aku. Rasulullah tak kata apa pun. Rasulullah tak kata, engkau mana boleh lawan. Anas bin Malik yang ada bersama Rasulullah, yang meriwayatkan hadis ni pun tidak menegur wanita tersebut. Mana boleh cakap macam tu, salah tu, kan. Sebab tak tahu. Jadi kalau tidak tahu, tidak mengapa, dimaafkan. Yang menjadi isu ialah apabila sudah mengetahui. Sudah mengetahui tetapi tetap juga menolak atau mempermainkannya atau menyindirnya, seperti apa yang berlaku dalam hadis Nabi SAW yang melarang bid'ah. Lalu kita dapati ada sebahagian umat Islam yang mempermainkannya, yang menyindirkannya, yang menjadikannya bahan tawa, kan. Macam sebagai contoh, buat video berdakwah guna YouTube boleh pula, menggunakan kamera boleh pula, bercakap dalam kereta tak bid'ah ke, pergi haji naik kapal terbang tak bid'ah ke? Lalu mereka mempermain-mainkan, memperkotak-katikkan sabda Nabi SAW. Sebab larangan bid'ah ni ialah hadis Nabi SAW. Kalau kita rasa ada perbincangan lanjut ke tentang maksud hadis itu, kita melakukannya dengan penuh adab, dengan penuh hormat. Sebab itu ialah hadis Rasulullah SAW. Tetapi apa yang berlaku di kalangan sebahagian umat Islam sekarang ini, mereka tahu itu hadis Nabi. Bukan tak tahu, mereka tahu. Namun mereka menjadikannya sebagai bahan sindiran, bahan ketawa, bahan untuk memperkotak-katikkan, kan. Jadi ini sesuatu yang sangat dikesali, dan kita serahkan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang yang menjadikan Allah dan Rasulullahnya sebagai bahan gurauan, bahan senda gurau adalah sesuatu yang serius kesalahannya, ya. Okey, itu pengajaran ketiga. Pengajaran pertama apa tadi? Tegur serta-merta. Pengajaran kedua ialah dibolehkan untuk bersedih apabila berlakunya sesuatu musibah. Yang dilarang ialah menangis berlebihan atau meratap.
Yang ketiga, tak mengapa jika tak tahu. Tak mengapa tadi tu apabila wanita tu kemudian sudah tahu, pergi jumpa Rasulullah. Rasulullah pun tak tegur pun. Okay, tak kata pun, tadi engkau lain kali jangan cakap macam tu tau. Ini semi tau kan. Kalau orang kita lah kan, aku ni tau, engkau jangan duk. Okay, bagi dia relax saja. Dan pengajaran keempat ialah daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kesabaran itu tidak lain adalah pada pukulan pertama. Maksud pukulan pertama ni bila time ia berlaku tu. Katakan saya sedang memandu ni, time sekarang ni lah, harap tidak, time sekarang ni lah berlaku kemalangan, ada kereta pergi langgar. Atau macam tadi saya sedang drive kan, ada simpang, ada van yang masuk simpang tapi dia potong masuk line saya, padahal dia kena turn betul lah kan, tapi dia masuk line saya yang kena break, dan kita horn, dia pula pandang kita macam saya yang salah kan. Okey, tak apa. Jadi masuk pukulan pertama ni ialah when it happens. Okey, kalau kita nak terjemah tu, when it happens, benda yang kita tak suka tu berlaku saat itu yang kita patut bersabar. Sebagai contoh, harapnya tak berlaku, katakan saya sedang memandu sekarang ni, saat ini kena langgar. Kan, jadi time tu lah kita kena sabar, kerana pada pukulan pertama itulah kita akan paling marah. Kita akan mengucapkan perkataan-perkataan yang mungkin tak baik, damn, shit, atau apa-apa perkataan lagi ke. Mungkin juga yang paling sedih, mungkin juga ketika dah saat paling kecewa, kerana benda ni boleh berlaku kepada semua orang, termasuk diri saya, sebab ia berlaku tanpa dijangkakan. Okay? Sesuatu ujian, sesuatu musibah, dia bukan ada appointment, dia berlaku tanpa kita jangka. Dan bila berlaku macam tu, kadang-kadang kita tengah sibuk, aku nak kena cepat ada urusan, aku ada begini, tiba-tiba berlaku sesuatu yang kita tidak suka. Maka sebagai manusia, kadang-kala termasuk diri saya, reaksi pertama bila berlakunya pukulan pertama tu ialah sesuatu yang tidak baik. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, bila time tu lah yang kita kemungkinan akan paling marah, paling kecewa, paling sedih, paling mengucapkan perkataan-perkataan tak baik. Ketika itulah sebenarnya kita patut bersabar. Ketika itulah kesabaran itu paling tinggi nilainya, paling tinggi pengorbanannya, paling tinggi, nak sebut jihad kan, paling tinggi jihadnya ketika itulah, yang ini pada pukulan pertama. Sebab kalau dah kemudian mungkin kita dah boleh bersabar kan. Katakan kereta kena langgar, harapnya tidak, banyak kali dia sebut kan. Mungkin lepas sejam, lepas sehari kita dah bersabar dah. Tapi when it happens, time tu memang kan, saya pun begitu juga. Jadi inilah maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kesabaran itu adalah pada pukulan pertama. Dan dalam pengajaran keempat ni, sebagai manusia biasa, memang kita kadang-kala terlepas marah, terlepas perkataan, terlepas kekecewaan, kesedihan. Maka di sini pentingnya peranan sahabat, rakan, ahli keluarga untuk menasihati kita supaya bersabar. Atau lebih baik, lebih cun kalau kita menasihati berdasarkan hadis Nabi SAW tadi. Kita sebut saja, sabar-sabar. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kesabaran itu tidak lain adalah pada pukulan pertama. Dalam surah Wal-Ars, kita semua maklum, demi masa manusia ni sentiasa dalam kerugian kecuali yang beriman, beramal soleh, berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Maka kita kita guna yang keempat tu, berpesan-pesan kepada kesabaran. Yang ini apabila kita tengok ahli keluarga, sahabat, rakan kerja kita tiba-tiba ditimpa dengan sesuatu musibah, sesuatu yang tidak disukai, maka di situlah peranan kita untuk berpesan kepada dia agar bersabar. Nak sebut sabar-sabar saja pun boleh, tapi bagi saya lebih efektif jika kita dapat memberi kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang menenangkan. Kalau tak hafal hadis tu, tak apalah, you say something that will make people relax, cool. Jangan pula sakat, memang padan muka kau pun, kau ni banyak dosa sebab itulah jadi macam tu. Bukan begitu ya. Jadi demikianlah perkongsian saya. Demikianlah 4 pelajaran daripada hadis ini. Walaupun satu hadis yang simple kan, moga-moga bermanfaat sebagai tazkirah kepada saya dan juga kepada para penonton yang dirahmati Allah sekalian.
Baiklah, subhanakallahumma wa bihamdika syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.